Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, bukti Pakatan Harapan takut dengan pengaruh Perikatan Nasional. Suhaizan Ni Abdul angkat sumpah di Parlimen. Ujian untuk rampasan kuasa di Perak Pahang. Mudin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan wang haram. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim membidas kenyataan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menggelar kerajaan perpaduan sebagai kerajaan NATO yang merujuk No Action Talk Only. Dalam kenyataan menerusi Facebook, Adam Adli berkata, semua 3 perkara dibangkitkan Ahli Parlimen MUA itu membabitkan soal peruntukan kepada pembangkang. Pengisytiharan harta anggota Kabinet dan pengguguran kes rasuah sudah banyak kali dijelaskan sama ada di dalam atau luar Parlimen. Beliau berkata dalam soal pengisytiharan harta, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak Januari menyatakan ketegasannya dan mengarahkan agar mekanisme lebih telus dan menyeluruh disiapkan bukan sekadar isyarat tanpa format yang khusus. Katanya tidak sekadar kenyataan media, ia disepakati menerusi mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah Siri 17 bilangan 1 tahun 2023 yang dipengerusikan sendiri Perdana Menteri pada Julai lalu. Berhubung pengguguran kes Mahkamah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Adam Adli berkata ia telah dijelaskan secara terperinci oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said di Parlimen. Katanya pengguguran kes mahkamah tentu sekali saya yakin merujuk kepada kes TPM berbanding kes Bagong telah dijawab dalam Parlimen secara terperinci oleh Yang Berhormat Azalina atas kapasiti sebagai Menteri menjaga Undang-Undang dan Reformasi Institusi, ditandai dengan komitmen kerajaan hari ini untuk memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Malah isu di NAA, TPM juga telah dibawa kepada perhatian Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen selain bakal dijawab sendiri oleh Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat. Mengenai peruntukan kepada pembangkang, beliau berkata, perkara itu berulang kali diingatkan untuk mereka memulakan rundingan bersama kerajaan. Namun sehingga kini masih belum disambut selain ia digunakan sebagai modal untuk bercakap dalam persidangan di Dewan Rakyat serta berkemungkinan sebagai modal membohongi rakyat di kawasan masing-masing seolah-olah kerajaan zalim. Katanya soal NATO ini eloklah Saddiq jangan hanya cerminkan kepada perkara mengikut selera beliau. Cerminkan juga kepada dasar kebajikan rakyat dikemukakan menerusi Belanjawan 2023 yang lepas dan inisiatif yang sedang berjalan dalam menoktakan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah dan keperluan asas rakyat termasuk sekolah dan fasiliti kesihatan, bekalan air bersih, pemulihan ekonomi pasca pandemik dan transisi tenaga yang bakal bermula kelak. Dalam pada itu, Adam Adli juga Ketua Angkatan Muda Keadilan turut membidas kenyataan Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Bersatu yang juga Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal bahawa kerajaan sebagai pengamal politik Tong Babi. Katanya entah dari mana idea politik Tong Babi dinyatakan beliau, sedangkan kawasan beliau itu iaitu Macang sendiri adalah salah satu kawasan yang turut menerima peruntukan besar mencecah 1.44 bilion ringgit buat negeri Kelantan dalam bentuk infrastruktur asas termasuk jalan raya dan jabatan. Belum lagi dikira sekali dengan komitmen penyelesaian isu bekalan air yang turut mencecah bilion ringgit. Dakwaan pembangkang mula memainkan sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja. Meskipun kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai membuktikan Pakatan Harapan takut dengan pengaruh Perikatan Nasional. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, semua pihak perlu jelas mengenai bentuk sentimen 3R yang dilarang kerana bukan semua isu berkaitan terutamanya perkara membabitkan agama tidak boleh diperkatakan. Katanya PH sebenarnya bimbang pengaruh PN yang semakin berkembang, kena jelas apa yang boleh dan tidak boleh dibangkitkan. Bukan semua isu agama tidak boleh diperkatakan. Kalau orang Islam tidak boleh bincang agamanya, apa akan jadi dengan kejahilan ummah dalam Islam? Begitu juga isu bangsa, bukan semua tidak boleh. Kalau orang Melayu, Cina atau India tidak boleh bincang nasib bangsa mereka sendiri, siapa yang akan perjuangkan nasib bangsanya? Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan Ahli Parlimen Bentong yang Syafura Osman bahawa sentimen Melayu dan agama sudah pun bermula sebelum kempen Pelangai apabila pihak sebelah sana bermain sentimen 3R. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, reputasi Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Magno rosak berpunca daripada faktor tadbir urusnya sendiri. Setiausaha Agung PKR itu berkata demikian dalam pernyataan pembelaan terhadap Samad Sanusi susulan dakwaan kecurian unsur nadi bumi di Bukit Enggang, Kedah. Katanya sehubungan dengan reputasi Sanusi yang didakwanya telah dicemari, Saifuddin berpendapat bahawa reputasi Sanusi sudah tentunya telah dikompromi, direndahkan dan dipersenda. Walau bagaimanapun, Saifuddin berhujah bahawa kerosakan reputasi Sanusi ini bukan berpunca daripada kenyataan-kenyataan tersebut tetapi sebaliknya berpunca daripada faktor takbir urus dan penyelewengan pentadbiran Sanusi semasa beliau menjadi MB Kedah dan pengurusi MBI Kedah. Pernyataan pembelaan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Alustah pada 14 September. Saifuddin juga membangkitkan pengendalian dana sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia yang didakwanya berlaku secara tidak wajar
atau dengan cara yang menunjukkan kekurangan kepintaran kewangan serta isu takbir urus kontroversi berkaitan REE. Katanya semua perkara ini menunjukkan bahawa Sanusi mungkin dianggap sebagai seorang pemimpin yang lemah, tidak mempunyai kualiti kepimpinan yang mantap seperti yang diperlukan untuk mentadbir sesebuah negeri dengan berkesan. Peguam defendant David Bradstein berkata tindakan sivil itu ditetapkan untuk pengurusan kes pada 21 September. Pada 3 Ogos lalu, Sanusi menyamar Saifuddin dan menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan yang jumlahnya diserahkan kepada penentuan mahkamah. Anak bekas Menteri Besar Kelantan, Nik Muhammad Abduh Abdul Aziz mengangkat sumpah sebagai senator Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Suhaizan Kayat pula mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Pulai di hadapan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Nik Abdul dilantik Kerajaan Kelantan awal bulan ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan bekas ahli parlimen Jeli Muhammad Effendi Muhammad. Muhammad Effendi menamatkan penggal perkhidmatannya selepas menjadi senator selama 2 penggal pada 7 Julai lalu. Nik Abdul merupakan antara pemimpin berprofil tinggi yang pernah dianggap sebagai pelapis untuk mengemudi PAS pada satu hari nanti. Selain terpilih menjadi Ketua Pemuda PAS Pusat, dia juga pernah mendapat undi tertinggi dalam pemilihan jawatan kuasa parti itu di peringkat kebangsaan. Bagaimanapun dalam pemilihan parti itu pada 2021, dia gagal memperoleh sokongan yang mencukupi untuk menempatkan dirinya secara automatik dalam badan tersebut. Pun begitu di sebalik kekalahannya, PAS membawa Nik Abdul menyertai jawatan kuasa terbabit secara lantikan. Dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, dia dilaporkan berminat untuk bertanding di kursi Cempaka yang pernah diwakili bapanya Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Bagaimanapun namanya tidak disenaraikan oleh PAS Kelantan. Sebelum ini, Nik Abdul pernah menjadi ahli parlimen Pasir Mas pada 2013 sebelum berpindah ke Bacok pada 2018. Sementara itu, Suhaizan memenangi pilihan raya kecil Pulai ekoran kematian mengejut penyandangnya Salahuddin Ayub. Dia mempertahankan kursi Pulai untuk amanah dengan kemenangan selesa apabila memperoleh 61.55% daripada keseluruhan undi yang dikeluarkan. Untuk rekod, Suhaizan juga pernah menjadi Ketua Pemuda PAS Pusat. Dia mengetuai sayap PAS itu bagi sesi 2013 hingga 2015 sebelum tempatnya digantikan oleh Nik Abdul. Biar apapun keputusannya, pilihan raya kecil kursi Dun Pelangai pada 7 Oktober ini mungkin dilihat tidak penting. Ini kerana Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masih mempunyai kursi yang mencukupi untuk terus membentuk kerajaan negeri Pahang. Namun, Perikatan Nasional merampas kursi itu. Ini dikatakan mampu menjadi pemangkin gelombang yang boleh menggoncang pentas politik. Bulan lalu, Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad mendakwa terdapat percubaan PN untuk melamar 4 arung kerajaan negeri supaya berpaling tadah dan merampas negeri itu. Sumber dalaman yang mula-mula memaklumkan tentang percubaan di Perak ini sebelum Sa'arani mengadakan sidang akhbar mengenainya mendakwa rancangan serupa sedang dirancang di Pahang. Walaupun tiada sebarang perkembangan sejak dakwaan itu didedahkan kepada umum, namun terdapat spekulasi bahawa Pakatan Pembangkang sedang menunggu untuk melihat keputusan PRK Pelangai sebelum memulakan langkah seterus mereka. Pelangai telah lama menjadi kubu kuat BN. Mereka memenangi kursi itu dengan 57% undi pada pilihan raya umum tahun lalu. PN sebaliknya hanya meraih 25.7% undi di Pelangai, manakala Pakatan Harapan memperoleh 16.04% undi. Bagaimanapun, trend pengundian daripada 6 pilihan raya negeri dan PRK Parlimen Pulai dan 2 simpan juram di Johor baru-baru ini menunjukkan bahawa PN semakin mendapat tempat di kalangan pengundi Melayu. Penyokong BN yang kecewa dengan gabungan itu juga dikatakan mula memberi undi mereka kepada PN. Ini terutamanya bagi menyokong yang tidak dapat menerima hakikat bahawa UMNO sekarang bersama DAP yang satu ketika dahulu adalah seterus seumur hidup mereka. Pada PRK Pulai, misalnya, walaupun peratusan kewan mengundi adalah di bawah 50%, namun jumlah undi PM meningkat daripada 17.6% kepada 38%, manakala jumlah sebenar undi yang diterima meningkat hampir 9,000. Jika PM boleh mengulangi keputusan yang sama di Pelangai dan menang, ini boleh menggalakkan Pakatan Pembangkang untuk merancang rampasan kuasa melalui lebih banyak pilihan raya kecil. Di Pahang, jika PM memenangi Pelangai, ia hanya memerlukan 3 kerusi lagi untuk membentuk kerajaan negeri. Kerusi yang berpotensi dirampas PM berdasarkan undi yang diterima mereka tahun lepas termasuk Padang Tengku 43.8%, Tioman 45.5%, Chini 42.6%, Muazzam Shah 43.8% dan Indrapura 40.1%. Kelima-lima don ini adalah kerusi majoriti Melayu, memberikan PM peluang yang kukuh untuk meraih perubahan daripada pengundi konservatif. Ini sudah tentu dengan andaian bahawa PM mampu meyakinkan penyandang kerusi berkenaan untuk berpaling tadah dengan menjadikan kemenangan di Pelangai untuk mewajarkan selaras dengan kehendak rakyat. Perak juga sudah mempunyai undang-undang anti lompat parti dan sebarang pembelotan akan mengakibatkan pilihan raya kecil. PN telah meramalkan kejatuhan gabungan kerajaan perpaduan sejak awal tahun ini dengan setiap pilihan raya sering disebut-sebut sebagai pemangkit kepada perubahan dalaman. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memfailkan permohonan untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram ke atas dirinya. Peguam bela pengerusi Perikatan Nasional itu
Hisham Teh Pok Tek memaklumkan sedemikian kepada Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Sebelum ini pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun pihak pendakwaan telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasan itu. Hisham memaklumkan Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi mengenai hasrat pasukan pembelaan untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu. Katanya mengenai 3 pertuduhan pengubahan wang haram, kami akan memohon untuk mengetepikan 3 pertuduhan di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Hisham memaklumkan Mahkamah Rendah itu bahawa mereka juga akan memfailkan permohonan untuk mengubah syarat jaminan Muhyiddin bagi pemulangan pasportnya. Azura kemudian menetapkan 29 November untuk sebutan lanjut kes itu. Muhyiddin berdepan dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dirangka di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009. Dia didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk dorongan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd. Manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentangkan di bawah Seksyen 4/1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87/1 Akta yang sama. Pemimpin berusia 76 tahun itu didakwa menerima lebih RM120 juta hasil aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sdn Bhd antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Pengubahan wang haram itu didakwa dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Presiden Bersatu itu berdepan dengan hukuman penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda daripada jumlah suapan terbabit atau RM10,000 yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Bagi kes pengubahan wang haram, dia boleh dihukum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah terbabit atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Di bawah undang-undang, pengubahan wang haram adalah proses menukar wang tunai, dana atau harta yang diperoleh daripada aktiviti jenayah untuk memberikan penampilan yang sah. Ia adalah tindakan membersihkan wang kotor bagi menyamar asal-usul jenayah itu. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.